Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni bersyukur kerana apa kita akan jumpa satu lagi gerak kerja yang sangat baik penulisannya dalam storytelling. So apa yang kita boleh belajar di sini? Anda bersama dengan saya Tuan Nizam Syafiee. Jom kita tengok apa yang kita boleh belajar daripada penulisan salah seorang doktor yang saya kenali dan baru saja saya jumpa dia, Dr. Zubaidi. Apa yang saya tengok penulisan ni adalah satu penulisan yang sangat baik. Yang mana apabila dia tulis kat situ 5 petua pilih ikan di pasar. Jadi kalau anda tengok daripada perenggan pertama tu, ni anda terus nampak perjalanan dia apa dia? Huruf besar. 5 petua pilih ikan di pasar. So bila orang tengok dia point tu dah kena dah. 5 petua. Maksudnya dia dah ada bagi satu tajuk yang sangat baik yang mana membuatkan orang, oh ada petuanya. Okey. Lepas tu nombor 2, kalau anda tengok ayat dia, ramai tak perasan. Mungkin tentang kandungan formalin dalam ikan. Yang ini, dia terus assume. Assume orang lain bahawasanya ramai lagi. Ataupun dia sedang bagi tahu dengan orang, ada kekurangan pada orang lain. Jadi, dia tak bagi tahu kita. Tapi ramai tak perasan. Jadi, ayat ni lah membuatkan kita rasa nak baca lagi. Kemudian, dia gunakan fakta. Dalam storytelling ni digunakan fakta. Formalin ialah bahan, fakta dan data yang kemas. Formalin ialah bahan yang diletakkan pada mayat untuk halang mayat dari mereput. Jadi bila kita dengar macam ni, fakta yang jelas, ia juga diletakkan pada ikan bagi tujuan yang sama. Lepas tu dia letak pada tahun 1987, US Environment Protection Agency (EPA) klasifikasikan ia sebagai carcinogen. Begitu juga dengan International Agency for Research of Cancer, IARC, mereka masukkan dalam kategori sama. Jadi bila kita dengar pasal formalin ni, dia satu bahan yang digunakan untuk mayat. Macam mana tu? Macam mana? Kita ada rasa tak? Apapun untuk kita, kita sambung ayat apapun untuk kita, ini adalah beberapa petua untuk pilih ikan bebas daripada formalin. Jadi daripada awal sampai ke tahap apapun tu, dia menggunakan satu gerak kerja storytelling yang dipanggil ada perasaan how to, kemudian dia beri dalam bentuk fakta dan data yang kemas dan tidak boleh disangkal lagi. Ini fakta dan data yang kemas. Masa duk, okey tengok masa duk tunjuk tu, orang yang jual ikan tengok je sambil pasang telinga, kalau tanya pun dia tak tahu. Biasalah, dia pun kerja saja. Boleh cuba 5 petua ni. Maksudnya dekat sini dia bagi tahu juga keadaan semasa, kalau kamu tanya dengan penjual pun tak boleh. Jadi storytelling dia ni memang lengkap. Dia dah buat uji kaji dan dia dah buat satu kajian yang lengkap. Apa maksud daripada yang disampaikan, dan dia bagi kesahihan. Orang yang duduk dalam bidang tu pun tak tahu. Jadi dia bagi 5 petua tersebut. Dia kata dalam bentuk warna, nombor 2 tentang sirip dia, nombor 3 tentang mata dia, nombor 4 tentang isi dia, nombor 5 tentang bau dia. Jadi kan saya dah bagi tahu sebelum-sebelum ni, saya kata bila kita memberi sesuatu kepada orang lain, dia akan nampak kesan dia apa dia. Dia orang terasa yang storytelling kita ni memberi satu info yang sangat baik. Bukan saja info yang kita sangat bagi, kita dibagi cadangan dan kita berikan fakta yang jelas. Kalau nak buat satu perkara ni, ini petua dia. Macam kita nak tengok dalam storytelling ni kan. Dia tunjuk petua dia. Jadi penyusunan ni sangat besar. Dan susunan dia dalam bentuk apa? Point. Dalam bentuk angka. Angka ni beri satu manfaat besar bila kita menulis. 5, nampak? 5 point. Dan kebiasaannya mereka menggunakan angka-angka ganjil. Anda boleh guna perkataan. Anda tengok tahun 1987. So, semua angka-angka ni memberikan manfaat besar dalam storytelling. Okay? Jangan lupa gunakan angka. Last sekali dia tunjuk ada soalan. Macam mana nak hilangkan formalin dari ikan, nampak? Jadi dia keluarkan juga dalam 5 poin yang sama. Caranya mudah saja. Gunakan langkah-langkah seperti di bawah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia pun guna 5 juga. Kaedah ini akan hilangkan formalin dari ikan, sayur dan buah tadi. Bolehlah cuba. Dan dia cadangkan. Bolehlah cuba. Tak cuba pun tak apa. Tapi dia bagi tahu, bolehlah cuba. Jadi overall daripada storytelling ni, overall daripada penciptaan ni, ataupun copywriting ini, dia memberi anda satu ruang bagaimana anda nak mengenal pasti perkara yang betul-betul jelas, yang digunakan fakta dan data,
di dalamnya ada numbers, di dalamnya ada kesahihan tentang siapa yang empunya masalah ini dan bagaimana dia counter masalah tersebut, dan dia ada bagi cadangan. Jadi dalam storytelling, copywriting storytelling, sekiranya anda dapat menggunakan elemen-elemen nombor, elemen-elemen fakta, elemen-elemen data yang tepat, elemen-elemen yang mensahihkan kepada fakta tersebut, kan, menggunakan satu variasi tentang ramai orang yang tak tahu, ramai tak perasan, kan. Kadang-kadang orang yang kerja pun tak nampak, orang pun tak tahu yang kerja. Lepas tu dibagi tahu 5 petua. Lepas tu dibagi lagi cara nak selesaikan selain daripada 5 petua tu, dibagi lagi tambahan. Jadi ini yang akan membuatkan storytelling kita akan dinilai sebagai satu value kepada mereka yang baca. Jadi insya-Allah anda sentiasa dapatkan tip-tips tentang copywriting daripada Cek Copywriting by Tuan Izan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.